Bismillahirrahmanirrahim. Bersih. Ini mic bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita daripada tiada kepada ada dengan anugerah pemberian dan kehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Boleh sama-sama kita bersama di dalam majlis ilmi, majlis ilmu, majlis menututi ilmu pengetahuan di atas masjid yang sebagai tempat yang sekasih-kasih tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini kita nak mari bicara pula isi kandungan Al-Quranul Karim di dalam juzuk yang ke-30 daripada surah yang ketiga lah, iaitu setelah daripada kita mentafsirkan surah An-Naba, iaitu surah Amma Yatasa'alun dan surah An-Nazi'at. Pada perjumpaan sekali ini iaitu kita nak masuk surah Abasa wa Tawalla. Jadi surah Abasa wa Tawalla ni ialah satu surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sebelum daripada hijrah. Dan ketika itu pun Nabi duduk ada di Makkahul Mukarramah. Belum daripada Nabi itu nak hijrah kepada negeri Madinah. Maka orang panggil kata surah Abasa wa Tawalla ni dia Makkiyah. Surah Makkiyah, surah yang dia nak kecek tentang perkara-perkara yang sakut paut dengan keimanan seseorang Muslim, seseorang yang mukmin. Ia tak serupa dengan surah Madaniyah. Surah Madaniyah ni kebanyakan rakyat tentang hukum hakam, sakut paut dengan undang-undang. Adapun suratul Makkiyah ni dia nak binakan seorang Muslim
daripada dalil dulu. Sebab tu dia duk kecek tentang keadaan-keadaan sakut paut dengan al-iman. Jadi surah ni satu surah yang Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kepada kita, tetapi belum daripada dia nak mengajarkan kepada kita, pastilah dia tu mengajar dan royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perbuatan umpama nining iaitu perbuatan yang tak berdosa, akan tetapi perkara nining kalau nak kira kata dengan tabiat kemanusiaan Nabi kita tu perkara dalam syarak kita nining Tuhan lebih tahulah. Tuhan kata tak sesuai, tak elok, hak lagu ni lebih molek. Seolah gitulah. Bukan makna kata hak Nabi buat lagu ni salah terus, bukan. Kalau kita nak kecek bahasa tepat kita gak, surah mengepek ke Nabi lah surah ni. Yang mengepek ke Nabi iaitu Rasulullah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama kata mengepek tadi tu bukan mengepek benda Nabi buat salah sampai ke berdosa, dak. Akan tetapi Nabi nak akan tetapi Tuhan nak royak kata caranya lagu ni. Maka kita boleh tupai ambil tahu kata gapo cara lagu ni. Jadi ceritanya macam ni. Ceritanya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkahul Mukarramah ni. Pala ceritanya Nabi ni ia tamak. Tamak dalam arti kata nak wi orang yang bukan Islam tu berimeh dengan dia. Kerana ia tahu dengan cara yakin kata kalau orang tu berimeh dengan dia, nescaya orang tu akan tak selamat dan akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita kepada kita, iaitu kepada alam dunia ni. Itulah maksud dengan cara luah-luahnya hak ulama kita doa ayat kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuh akan dikau ya Rasulullah malaikat supaya jadi rahmah, sebagai kekasih siaplah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian alamin. Iaitu apa mana alamin? Segala-gala makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi ni duk mikir mari kata cara nak menserukan manusia tu supaya dia tu boleh dapat kekuatan ada dalam agama kita ni, kena seru pembesar-pembesar. Mana hak ketua-ketua lah daripada kalangan orang-orang Quraisy zaman tu. Satu hari tu Nabi pun buat perjumpaan lah. Ni nak ayat kata Nabi kita ni walaupun setara mana pun dia pergi cari orang yang nak dakwah, orang yang nak seru, orang yang nak kecek, orang yang nak wakil, dia pergi cari. Orang tu pun mari dengar molek. Hak mai dengar tu biar pembesar-pembesar Quraisy zaman tu. Yang pertama nama Utbah. Yang kedua nama Syaibah. Kedua-dua ni anak orang kedai Mekah nama Rabi'ah. Dua-dua ni makna kata orang kedai lah, anak orang kedai. Nah, yang ketiga daripada orang hak Nabi kecek hari tu Abu Jahal anak Hisham. Dan yang ketiga Abbas anak Abdul Muttalib. Abbas anak Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, tapi mak lain dengan Abdullah ayah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan seterusnya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ni orang kedai juga, orang hebat juga. Dan hak mocok sekali hak Nabi dok kecek, iaitu dia Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah sebagaimana kita royak dah dulu, dia ni ayah kepada Khalid, penglima dalam agama Islam kita ni. Jadi puak ning lah hak mari duk depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk nak dakwah, nak seru puak mereka ini. Sebab Nabi tahu kata apabila mereka nining masuknya memeluknya agama Islam, nescaya orang hak jadi pengikut dia tadi itu
akan ikut turut masuk dalam agama Islam. Tu cerita nak jadi kita nak mengaji abasa wa tawalla ni. Setelah Nabi duk kecek dengan cara, kalau kita duk kecek bahasa kita agak mana nak masuk cerita dah lah. Nya datang seorang nama Abdullah ibnu Ummil Maktum. Seorang Abdullah ibnu Ummil Maktum ni dia ni adalah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi dia tu mata tak nampak. Tak tahulah kata Nabi kita ni duk kecek dengan pembesar-pembesar daripada kalangan-kalangan hak sebut nama tadi tu. Jadi dia duk panggil lah ya Rasulullah. Dia tak panggil ya Muhammad sebab dia orang beriman. Ya Rasulullah, mengajarlah kepada aku ni apa yang Allah Ta'ala mengajarkan kepadamu daripada ilmu agama ni. Cuba baca ayat ni, baca lagu mana, aku takut baca tak kena. Lalu Nabi dengan sekaligus ni, dia Abdullah ibnu Ummil Maktum ni dia di Mekah namanya Amr, di Iraq nama Abdullah. Orang tulah nama dua. Kena dengan keluarga Nabi, iaitu Abdullah ibn Ummil Maktum ni adalah sepupu dengan Khadijah. Sepupu dengan Khadijah sebab mak Khadijah tu nama Fatimah. Kemudian Abdullah ibn Ummil Maktum ni anak dia, pak dia tu nama Qais. Qais dengan Fatimah ni dua beradik. Makna kata Abdullah ibn Ummil Maktum ni seolah kata sepupulah dengan Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mari tanya Nabi tu, dia tak tahu kata Nabi tu duk kecek dengan pembesar-pembesar sebab dia ni orang tak nampak. Lalu dia duk panggil Nabi berbunying lah. Dia ni sahabat. Sahabat ni definisi dia ta'rif ni yang bagi sahabat ni hak ulama beri man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Tu makna sahabat. Sahabat-sahabat mereka yang sempat dia jumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia beriman dengan Nabi, dia bawa iman dia terus sampai ke dia menuju ke alam kubur, maka itu dinamakan sahabat. Setengah ulama yawi makna kata man ra'an nabi. Tapi Ibnu Hajar Asqalani dalam beberapa kitab dia dalam Nuzhatun Nazar dan lain-lain lagi, dia kata tarikh tu jadi kurang sikitlah. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan para sahabat ni mata tak nampak. Bahasa kita ni kita guna mata tak nampak, kita tak guna buta. Kalau Arab tak panggil, orang panggil kata a'ma, orang panggil rajulun kafif, mata tak nampak. Ramai di kalangan tok-tok guru hamba sendiri yang ada di negeri Mesir, beberapa orang tak nampak mata, tetapi semua kita ada depan dia adalah otak dia belakang. Dia mengajar dengan mulut, nanti anak murid tengok sebaris ke sebaris. Hatu tu hewi ke dia. Bukan mana tahu orang tak nampak ni, orang tak terpakai dak lah, bukan. Lalu dia ni dok panggil ya Rasulullah gitu gini sampai ke Nabi paling tengok. Nabi paling mata tengok kepada Abdullah ibn Ummil Maktum. Lalu Nabi tu jadi masai sikit muka. Sekadar tu lah. Masai muka. Kemudian Nabi paling muka semula kepada fak pembesar-pembesar tadi. Setelah daripada Nabi tu cakap dengan fak pembesar-pembesar, fak ketua-ketua tadi tu Nabi nak paling belakang kelik ke rumah, berasa berat di atas bau. Apabila berasa berat di atas bau, lenggak tengok Jibril bawa datang ayat Al-Quran. Ayat mana ni ayat ni? Ayat abasa wa tawalla. Abasa ni makna apa? Iaitu Nabi SAW bermasam muka. Sekadar kata tarik muka lah, bahasa orang tua paktai kita, tarik muka, bahasa tak setuju. Bukan makna kata Nabi nak murih kepada Abdullah ibn Maktum sampai ke jerkah, tak. Tengok Nabi, akhlak Nabi SAW. Nabi ni tak guna lidah dia. Kalau orang nak tengok kata Nabi kena tak kena, reda tak reda, tengok di tikah kelaku dia. Nabi kalau nak marah, muka dia tu berubah. Tu sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebab tu padailah Tuhan kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia ni duduk di atas
akhlak yang besar dan tinggi, tidak ada ditandingkan. Itu makna kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa makna masam muka. Nabi kita rasa tak setuju, tarik. Wa tawalla, tawalla manana? Paling. Dia paling tengok Abdullah bin Umm Maktum mari, dia tengok atas, dia paling muka yang masam sikit. Kamar dia paling klik semula. Kepada mana? Iaitu kepada puak-puak ni lah. Puak-puak kita sebut nama tadi, daripada Utbah, daripada Syaibah, daripada Abu Jahal, daripada Umayyah, daripada Walid ibn al-Mughirah dan lain-lain lagi. Semua sebut tadi tu Abbas seorang yang beriman dengan Nabi kita. Abbas ibn Abdul Muttalib seorang yang beriman dengan Nabi. Semua tadi tu tak ada beriman belakang dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling. An ja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa taala mengkhabar bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermasam muka dan berpaling. Makna kan ahli tafsir kata, yakni Nabi tu tak peduli. Nabi wak tak tahu. Nabi wak tak padu. Nabi wak tak kecek. Tu maknanya gitu. Ketika mana? Ketika ia berkata-kata, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duk bicara dengan puak-puak pembesar Quraisy tadi. An ja'ahul a'ma, kerana kedatangnya kepadanya orang yang buta. Nak Tuhan royak an ja'ahul a'ma. Tuhan tak apalah nak guna bahasa ni al-a'ma selalu dah, buta lalu dah. Kita kata tak nampak lah, tu adab cakap di kalangan ulama-ulama akhlak, ia suruh ajar lagu tu cara bercakap. An ja'ahul a'ma, kerana datang kepada orang kepadanya, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'ma, oleh orang yang buta. Pia buta di sini iaitu Abdullah ibnu Ummil Maktum. Abdullah ibnu Ummil Maktum dia kena gana dengan Khadijah, iaitu sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah, mak Khadijah kita nama Fatimah. Ia ada adik dia nama Qais. Qais ni iaitu ayah kepada Abdullah ibnu Ummil Maktum. Dan dia ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah daripada ayat ni turun ni, Nabi akadlah darajat dia. Sampaikan Nabi tak dia ni sebagai tukar beb bagi Nabi. Bila ni kita duk masyhur tok bila orang duk beb tu. Tukar beb Nabi ni katanya para ahli sirah ada 2-3-4 orang. Tapi hak besar, hak masyhur iaitu 2 orang. Dia iaitu Bilal dengan Abdullah ibnu Ummil Maktum. Bulan puasa ni Bilal bai awal. Masa Bilal bai tu boleh duk makan lagi lah. Soalan kata azan untuk membangunkan orang makan as-suhur. Apabila dengarnya Abdullah ibnu Ummil Maktum akadnya azan, dia pun tak boleh makan dah lah. Soalan kata masuk dah waktu, naik dah fajar tu tak boleh dah. Tu makna kata Nabi kita alaihi salatu wassalam dia akadnya darajat wak kira. Dan Abdullah ibnu Ummil Maktum ni mati di dalam peperangan semasa Saidina Umar jadi khalifah. Masa dia tu duduk di Madinah ni, Nabi ni apabila nak keluar tubik kepada peperangan gapo-gapo, Nabi widya lah jadi imam ganti Nabi semasa Nabi tak ada duduk di Madinah. Mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia ni wak kira dengan Abdullah ibnu Ummil Maktum. Nak kita tahu di sini. Baik. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazakka, apakah yang memberitahukan kepadamu mudah-mudahan ia menyucikan diri. Jadi seolah kata, ya Rasulullah, mung ni berpaling daripada Abdullah ibnu Ummil Maktum ni, tak kala dia tu mari cari mung ni Tuhan kata di sini katakan Allah menegurkan. Mana kata Tuhan tegur Nabi perbuatan Nabi kita buat tadi tu Tuhan kata, tahukah engkau, mu tahu ke tak ya Rasulullah,
keadaan orang yang buta ini. Siapa keadaan orang yang buta sini? Iaitu Abdullah tadi itulah. Dia bersedia membersihkan dirinya daripada segala kederhakaan dengan pengetahuan Islam yang telah dipelajari. Makna kata Abdullah mari jumpa dengan Nabi ni, Nabi buat gitu dengan dia ni, mu tahu ke dak ya Rasulullah, kata orang ni lebih terpakar lagi nisbah dengan mu daripada pembesar-pembesar hak mu dok nak buat kira tu lagi. Ni nak ayat kata gapo kepada kita? Nak ayat kata terkadang hati kita ni dok tengok kepada orang lebih, orang besar, kata mereka tu nak boleh tolong kita, mereka itu nak dapat, kita dapat manfaat daripada dia, mereka ni boleh nak membantukan kita, sedangkan orang dok tepi kita yang kita pandai lekeh terhadap dia tu lebih manfaat dengan kita, sama ada sakut paut dengan dunia maupun agama, lebih lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala ni Tuhan kata wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mung ni ya Rasulullah buat apa dak buat lagu tu, sedangkan ia mari ni ia nak mari menuntut ti ilmu, nak wimung tu mengajarkan kepada dia, dan dia nak ambil ilmu hak mengajar tu dia amalkan sama dia sebar pula. Hak mu dok kecek daripada orang pembesar-pembesar tu aku tahu kata mereka tu nak beriman ataupun tidak. Ni Tuhan nak ayat kepada kita, nak kita tahu kata pengajaran di sini ni adalah satu pengajaran qaqid yang paling besar sekali. Jangan kita buat mudah, terkadang kita tengok orang tu kita pandai lekeh, kita pandai kata buat tak terpakar, kita pandai hina dan rendah, sedangkan orang yang kita pandai tak molek tadi tu manfaat lebih besar daripada benda hak kita dok tengok kata dia ni manfaat bagi kita. Tidak. Ni tu ada ayat kita di dalam Al-Quranul Karim. Cerita ni boleh kita ambil ibrah, ambil pengajaran, ambil qaqid daripada dia supaya kita mai guna di dalam hidup kita hak sungguh. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tu. Au yadhakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Adapun orang yang menyuka terkaya, apa nama tu? Atau ia mengingati, maka memberi manfaat akan dia peringatan tadi. Sungguh Abdullah ni ia mari ni tujuan ni betul-betul mari nak jumpa dengan Nabi supaya nak ambil ilmu daripada Nabi, supaya ilmu tu dia nak beramal, kamar dia nak sebar pula. Orang nak bantu Nabi lah kecek mudah-mudahnya. Orang nak bantu kita ni, kita jangan tengok pandai lekeh terhadap dia tu hadap ayat ke Nabi. Ulama tafsir semua sebulak suara kata hak Tuhan nak mengajar ni bukan Tuhan nak mengajar ke Nabi sangat, nak mengajar pada umat Nabi tu. Akan tetapi sebab buat gini ni hikmah, kerana Nabi adalah contoh tauladan yang kita kena tengok keadaan kita nak hidup lagu mana, keadaan kita nak hidup lagu mana, keadaan kita nak ambil faedah lagu mana. Pasti kita kena tengok bab yang contoh tauladan yang Allah Subhanahu wa taala royak, yang Tuhan duk tunjuk ajar kepada kita. Sebab tu jangan ingat kata apabila suruh di atas Nabi, kita sebagai umat tak kena ajaran hak Tuhan waktu di atas Nabi kita tak masuk dak. Semua tu kita duduk bawah tu belakang. Nah, kita tu duduk bawah tu belakang. Supaya nak kita mengingat di hati kita kata perkara ni adalah perkara yang kita sama-sama nak berjaya. Kalulah kita tu nak berjaya, kita tak tengok orang berjaya, bagaimana kita nak berjaya? Pasti manusia ni kena ada orang hajar. Sebab tu Tuhan ni dok mengajarkan kepada kita, dok royakkan kepada kita, dok hidayahkan kepada kita, dok tunjuk, dok bela, supaya nak kita ni dapat bawa diri kita menujukan kepada ke depan dan dapat manfaat hidup selamat dunia dan akhirat. Tu ya hidup pe manusia kita ni tak lama.
Akan tetapi hak tak lama ni lah sebagai bahan asli kita nak bawa bekal pergi duduk satu tempat negeri akhirat yang kekal abadi. Lalu setelah daripada tu hidup royak kata, Abdullah ni mari jumpa denganmu ya Rasulullah. Ya ni nak kepada kebaikan, mu jangan buatlah lagu tu. Sedangkan Abdullah ni tak ada berasa hati apa dengan Nabi. Dia tak nampak Nabi masa muka. Adakah dia berasa hati? Ulama kata tak, dia tak berasa hati apa. Hak berasa hati ni orang nampak kita pergi jumpa dengan orang besar tarik muka. Itu berasa hati sungguh. Akan tetapi Abdullah ni tak nampak Nabi. Nabi tak ada kata gapo, kata kelik dulu tak usah mari. Tak. Nabi sekadar paling kata Abdullah mari. Ulama kata Nabi taruh nak kecek setagi. Bukan mana kata mungkelih. Bukanlah tu. Kalau kita pembesar-pembesar, kalau tengok raja-raja dalam sejarah Islam kita ni, kelik dulu. Usah. Kalau pergi negeri Arab ni tak, kita nak pergi buat urusan esok. Tu dia. Orang Arab tabiat ni esok ni tak berhenti. Sebab tu ya kurang sikit maju. Kita orang habis duduk luar negeri semua ada di sini ni tahulah cara muamalat, cara nak duduk sehari urusan tak sudah. Kena banyak hari, seminggu tu baru boleh terkadang. Sebab apa? Ni tabiat ni hamak. Nabi kita tak ada hamak. Ya paling tengok paling muka tak aku duk masyhur soalan tak selon ni aku tak ada masa lagi nak kecek dengan mu. Aku nak mendahului hak ni dulu sebab hak ni lebih besar kira Nabi. Nabi paling kelik, tak ada kata gapo. Ya apa doa ya hajarlah aku. Gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala dok royak kata hak Nabi dok royak kata hak manfaat bagimu ya Rasulullah daripada pembesar-pembesar ni gini rupa. Amma man istaghna. Adapun mereka yang istaghna. Apa makna istaghna? Istaghna ni makna kata wa halabala dengan apa hak ajaran Nabi dok royak. Wa tak ada padu. Pasal dia dah. Orang kita apabila seni nak gapo lagi? Apabila ada berlaku nak gapo lagi? Sebab itulah ulama ya kata ni masuk hal sikit dah. Ulama ya kata kita ni kalulah ada harta banyak di tangan, jangan gaduh nak berikan kepada anak cucu. Terkadang kita beri kepada anak cucu habis harta daripada tangan kita, dia tak pakai dengan kita. Ni benar hakikat, benar wakil, benar sungguh. Fuak-fuak pembesar daripada Walid ibn al-Mughirah ni, kita royak dah kata ia kuasa nak syair dengan jin. Mu'allaqatis sam'ah yang sakut di Kaabah selepas daripada kan prakruat hak dia tadi tu, pertandingan dia tadi tu nak lepas sakuk di Kaabah, lepas Mughirah ni dulu, lepas Walid ibn al-Mughirah. Muhammad baca ayat Quran, gapo nama siapa ka puak ni, dia kata la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Mutasada dengarlah Quran. Kalau mu nak mengatasi Muhammad, mutasada dengar Quran dia. Dia baca muak kecek hal lain, paling-paling belakang kot lain. Itu makna kata amma man istaghna. Mereka yang pasal kata sombong dengan benda-benda, tak se nak terima benda-benda, mudah kacau royak pun setara tu ni nak royak kata Tuhan nak royak kata hakikat mereka hak mudah buat ambil padu sangat ya Rasulullah. Hakikat tu dia tak pakai mung. Royaklah. Kalau bahasa tepat kita royak sampai ke habis alia pun dia tak pakai mung. Soalah gitu. Ni Tuhan nak ayat kata amma man istaghna. Baik. Fa anta lahu tasadda. Fa anta lahu tasadda. Ayat yang ketujuh tu. Dan pada hal tidak keberatan kepada maka kebetulan engkau berhadap kepadanya. Makna kata Nabi ni perhadap muka cakap dengan cara molek lah dengan puak-puak tu. Makna kata Nabi kita ni ya hormat ke orang ya tak pakai dengan ya orang molek ni ya nak hormat ke orang, ya nak kecek molek dengan orang, ya nak uwi kebaikan ke orang. Tapi orang hati tak molek, dia tubik pada umur dia ni cedek dah pisah apa? Pisah lidah dia. Nanti ketik orang, nanti hina orang, nanti mengejek ke orang, nanti itu nanti ni ajalah. Puak Quraisy ni menyakiti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan.
Sebab ia tahu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni apabila orang kecek tak molek dia luka hati. Dia berasa hati tadi tu rasa kata habis semangat. Sebab tu kita ngaji dah dalam surah An-Nazi'at tu, dia kena ada wak kena orang siapa kata boleh nak duduk di Mekah tu. Tu hai wari kisah Musa. Lagi akan wari kisah pula Nabi tu akak semangat semua. Sebab tu semangat ni benda yang penting. Sama ada kita ni duduk ikut le media apa-apa. Media perkerjaan apa sama, media pengajian apa supa, media gapo-gapo apa nak kepada semangat. Sebab tu semangat ni keluar daripada mana? Keluar daripada kata kalamut tayyib. Perkataan yang elok, perkataan yang hebat, perkataan yang ada cahaya. Betapa ramai orang yang tak ada sifat-sifat tersebut. Sikit sahaja daripada orang yang bercakap kita dengar berasa sejuk hati, sejuknya pandangan kita sikit, tak ramai. Nabi ni peradak molek dengan muka puak dia berjuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan kata, "Wa ma 'alaika alla yazakka." Dan pada hal tidak keberatan kepadamu bahawa ia tidak menyucikan diri. Makna kata Nabi ni kalau kacau nak buat baik setara mana pun dengan puak ni tak terima mu ya Rasulullah. Kalau mu kacau nak kecek dengan uslub lah mana pun, gaya upaya cakap pe lagu mana pun dia duduk situ. Sebab tu saya tahu dah kata mereka ni tak beriman. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila ayat ni turun mari, dia berasa kata, cara kita nak duduk ni kena duduk lagu ni dah. Ni bodrian pengajaran yang ada di dalam agama kita. Kalaulah kita ambil faham dengan cara sungguh, kita mai ukur dalam hidup kita, ia akan jumpa lagu ni. Sebab apa akan jumpa lagu ni? Sebab Quran ni ia kekal hingga hari kiamat. Generasi kita, run kita apabila kita perhati tilik sungguh, ia tak lari daripada apa hak Tuhan ada ayat. Lepas daripada kita pun ia tak lari daripada ni. Sebab apa? Sebab Quran orang panggil kitabun khalidah, kitab yang kekal abadi, tak ubah walaupun satu huruf. Bagaimanakah kita ni buat belakang terhadap dia? Kita dok ngaji dia ni bukan sekadar kata ya tu nak syafaat bagi kita biasa, bahkan yang nak akak darajat kita daripada bawah ke atas. Daripada syurga biasa-biasa kita boleh masuk dah orang beriman ni. Tapi dengan sebab kita mengaji isi kandungnya tu, ia akan akak darajat kita daripada lapis ke lapis. Quran ni akan mari depan kita, kata orang ni ahlul Quran, aku sendiri. Bomo gue kita depan tangan kita. Tapi kita buat paling belakang daripada dia. Tak ada nak mengaji, tak ada nak ambil tahu, tak ada nak baca, tak ada nak tadabbur. Sebab apa? Sebab kekurangan ilmu kita dengannya. Apabila kita kekurangan, apa pasal dia? Tu maknanya gitu. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Adapun orang yang mendatang kepadamu dengan berusaha. Tengok, Tuhan kata adapun mereka, man tu kena kepada Abdullah tu. Ja'aka telah datang akan dikau tu klik pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yas'a, ya usaha. Tak usaha lagu mana ya tak nampak. Orang tak nampak ni nak ngaji hak Islam, nak tahu hak agama. Kita orang nampak, orang dengar, orang ada mata kepala tu hari belaka-laka ni tak guna. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu Tuhan royak dalam satu ayat, cuba kita perhati molek. Kita ada mata, ada pandangan, ada telinga, tiga-tiga perkara ni satu alat yang Tuhan nak uji kita tu boleh mengaji ilmu dia. Tuhan royak dalam ayat Tuhan kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
wahai manusia, Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, hal keadaan kamu tidak tahu satu pun. Tak tahu apa. Kita ni mari daripada sun, jahil belaka. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Tuhan jadikan telinga, mata, akal fikiran, harap ke daripada Tuhan jadi tadi tu nak kita termasuk daripada gulungnya orang syukur. Katanya para ahli tafsir, syukur di situ kita ambil semua Allah Tuhan kita tadi tu mari tadabbur umpama ayat ni. Mari faham akan isi kandungnya Al-Quran wahyu Tuhan. Sebab tu apabila Tuhan kanak tak molek, dalam arti kata kita nak jalan tak molek, Tuhan nak uwi lagu tu sebab munnak lah tu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tuhan tutup tiga juga. Tutup mata hati, tutup mata pandangan ni, tutup telinga, tutup tiga. Apabila Tuhan tutup tiga ni, tepat ke dia mai orang tu? Cerak. Dok mana? Jahim. Dalam api neraka. Sebab Tuhan royak dengan cara jelas kata walaqad zara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Cuba kita perhati ayat Tuhan kata. Tuhan tafsir ayat sini. Sesungguhnya Tuhan sediakan bagi api neraka Jahannam, api yang bernyala-nyala, api yang apabila jatuh sebesar ni, keliking ni, dalam dunia ni akan hancur, lebur akan bombing kita. Besar ni, besar keliking ni. Dia kata hak lain. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin, daripada kalangan manusia dan jin. Sebab apa banyaknya Tuhan sedia? Buat apa? Lahum qulub. Bagi mereka tu ada hati, ada cara mikir. La yafqahuna biha, tak ambil pada, tak saya nak faham. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak dengar hak agama, hak ajaran Tuhan, hak Tuhan nak royak tak dengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak tengok ajaran Tuhan. Wak tak padu. Lalu masjid gini gitu. Orang dok mengajar, dok mengaji, dok mengajak khutbah perkara apa nama kok dia lah. Aku hurriyah. Aku bebas. Rau pen kun isra. ไม่เกี่ยวข้องกับใครกูจะอยู่ยังไงก็ช่างกู. Apabila sampai hari tu, kalau tak mati tak apa. Adakah orang kecil lagu tu tak meninggal dunia? Meninggal juga dunia. Satu hari duduk depan ni, masuk masjid semaya 4 takbir tu juga. Jadi ada belaka tu la yubsiruna biha. Apa Tuhan kata ulaika kal an'am. Mereka ini seumpama binatang ternak ke, balhum adall. Bahkan mereka ini lebih teruk lagi daripada binatang ternak ke. Ngak kambing, ngak lembu, ngak kuba azakumullah lebih. Demo tu lebih baik lagi daripada binatang tu, lebih baik daripada manusia umpama ni. Sebab tak ada guna. Sebab tu dia kata wa amma man ja'aka yas'a. Usaha. Kena usaha kita ni. Tak boleh ada satu perkara berapa nama pun dengan cara mudah. Tak ada. Kita nak berjaya satu gapo pun, sama ada kerja, mengaji, gapo nama semua pun kena yas'a, kena usaha. Kalau tak usaha tak. Sedangkan hak nak boleh tadi tu, orang nak boleh wi Tuhan tu jadi orang Tuhan, so lagi sifat wa huwa yakhsha. Ada sifat takwa. Bukan dia mau mengaji, kita pergi juga. Sebab apa? Kerana nak ayat atas kita ni ngaji juga. Ria panggil. Ar-riya. Tak jadi. Kalaulah kita orang sedekah, kita sedekah juga. Boh nama orang ni sedekah supaya jadi sum'ah, nak orang bunyi. Nak orang puji. Tak ada apa. Sebab tu ngaji ramah, tak ada nak katakan siapa, tapi kita nak kecek di atas sifat hak kita kena suluh diri masing-masing. Tak kira hamba, tak kira kamu, semua. Kata kita apabila kita buat urusan agama ni apabila kita tak ada sifat takut, sifat khasyah, sifat takwa dalam, kecek pun tak jadi, tak masuk hati. Berhajat pada imam masjid ataupun imam semaya, baca dengan hati. Sebab itulah satu kisah Imam Syafi'i ni, siapa dia berasa kata nak tambah imam, pergi semaya belakang dia.
Ada di masjid dekat, bukan duk di Azhar je, tempat Syafi'i ni tempat duk jual sekarang panggil Asy-Syafi'i, ada tempat perkuburan. Masjid je ada sana. Orang Mesir ni masa Imam Syafi'i pergi tu, di kalangan orang Mesir zaman tu ya ramai puak-puak Maliki. Puak turut Imam Malik. Sebab Imam Malik ni guru Imam Syafi'i sebagaimana kita tahu. Dan Imam Syafi'i sebab berkatnya ilmu, masa dah ada Imam Malik, jangan kata nak tulis buku, mengajar pun dia tak mengajar. Dia tak lakoh ke tok guru dia. Setelah daripada Imam Malik meninggal, pejam mata, dia mula sebah dia mengajar, dia mujtahid mutlak ni. Masuk negeri Mesir, dia duduk di Iraq ni asal mari masuk negeri Mesir, puak-puak Maliki ni puasa tak puas hati lah dengan dia. Orang Maliki ni berdoa di atas dia, bukan doa bagi dia. Doa di atas dia kata, ya Allah mati-matilah Syafi'i ni tak sah hiduplah di Mesir ni. Kalau duk jadi Maliki ni habis. Tapi dengan sebab tua orang ni kita tak boleh main. Jadi orang berdoa di atas Imam Syafi'i tu mati dulu. Imam Syafi'i ni panjang umur, panjang ke umur, sehebat mazhab dia sampai kat jadi Asy-Syawafi' ala bahasa Arab panggil tu, jadi Syafi'i seluruh negeri Mesir. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata ya wa tadi tu ya ada sifat yakhsha, mengaji ada khasyah. Khija ada khasyah. Sebab tu khija berkat, mengaji berkat. Lagu mana berkat? Apabila orang mengaji berkat, kecek gapo-gapo, suruh gapo-gapo, orang nak pakai turut dan orang boleh ambil manfaat dengan dia. Orang kerja bersupa juga, duit boleh hasil mari apabila ada berkat sebab ada khasyah. Duit tadi akan jadi manfaat bagi dia. Diri pun jadi sehat, segar hati benar apa nama cukup lekat. Sebab apa? Wa huwa yakhsha. Sedangkan wa huwa yakhsha ni pia Abdullah Ibn Abdul Maktum. Dia tetapi kita boleh ambil ibrah. Al-ayah ni bi'umul lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ulama tafsir kata ayat ni kita tak ada tilik kepada sebab turun kepada orang mana-mana, tetapi kita tengok kepada maksud hak penting yang Allah Subhanahu wa taala dak uraikan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Fa anta anhu talaha. Tu. Maka engkau berlalai, makna kata tak berdoli daripadanya. Talaha ni makna kata tak berdoli, paling kok lain. Sedangkan engkau, anta di situ iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, anhu daripadanya iaitu daripada Abdullah tadi tu talaha mana dia paling kok lain, tak ada dak ambil penting mana. Sebab apa? Sebab tadi. Sebab tu kita ni kena tengoklah supaya nak uwi kita tu dapat apa? Dapat kemenangan. Pasti kita kena tengok ajaran Tuhan kita ni, hak Tuhan dak oyak kepada kita supaya kita dapat ambil pengajaran daripada kisah dan pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Tunjuk ke ayat Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat apa? Dapat manfaat Quran kita kepada kita. Katanya hadis Abi Umamah Al-Bahili, hadis Abi Umamah Al-Bahili salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Bukhari Muslim lah. Ia kata iqra'u, perhati molek. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca olehmu wahai umatku akan Al-Quran, kerana bahawasanya Quran ini pada hari kiamat ia datang, ia boleh tolong orang tua ampunya baca Quran. Dan berkatanya para sahabat setengah daripadanya iaitu Abdullah bin Mas'ud, ia kata iqra'ul Quran al-an, baca olehmu akal Al-Quran, tadabburlah maksud Quran sekarang ni. Wa sayati yauman, lagi akan datang pada satu hari, sausriya al-Quran
ila Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yabqa fil mashab harfan wahid. Makna kan? Makna kata, hei umat Nabi Muhammad, sahabat besar, bukan orang biasa, Abdullah bin Mas'ud ni. Dia kata bacalah, mengajilah Quran, kerana satu hari akan datang Quran ni akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tertinggal di dalam Quran ni walaupun satu huruf pun dekat hari kiamat nanti. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya. Bukan biasa hak kita duk mengaji ayat Quran ini, bukan biasa. Lalu Tuhan kata, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Janganlah, seolah kata janganlah buat lagu ni pula ya Rasulullah. Seolah gitu. Kata setengah-setengah ulama kata, makna kalla di sini mana janganlah mung ya Rasulullah buat lagu ni pula, mung nak tengok moleklah orang mana nak manfaat bagi mung jangan dok tengok kata pembesar tu nak beri faedah bagi mung nak dengar nah aku nak hajar. Salah gitu. Innaha tadhkirah, ayat Quran ni sebagai tadhkirah. Apa makna tadhkirah? Yakni benda yang nak mengingati kita daripada terlupa. Manusia kita ni dia tak orang panggil kata terlupa tu sifat kelazimnya bagi manusia, lum. Sebab tu Tuhan tu tekan tu wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Janji gapo, sanya gapo dengan orang, wak jangan tinggal. Terkadang kita janji lupa. Tak boleh, kena tulis. Kata kita janji gapo, hari ni kita janji gapo dengan orang. Quran hari ni nak uji kita manusia ni ingat semua. Tuhan kata dalam ayat lain kata fadzakkir bil Quran liman yakhafu wa'id. Mengingatilah wahai Rasulullah akan umat kamu dengan ajaran Al-Quran bagi mereka yang takut hari kemudian. Ni makna kata innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Sesiapa yang kanak maka bolehlah mengambil ingati. Tuhan royak di sini faman syaa'a. Makna apa syaa'a? Syaa'a ni dia buat kandak perbuatan dia. Kandak perbuatan dia. Kalau dalam ilmu tauhid ke masyiah dengan iradah ulama wak beza. Masyiah sifat fi'liyah, iradah sifat zatiyah. Tetapi hak manusia syaa ni mana kata sesiapa yang nak mengingati fadzakarahu, maka dia tu mengingatilah. Maka orang hak tak berjuruh dia kata kalau gitu kita tak semengingati pun tak apa, sebab Tuhan kata faman syaa. Nak apa boleh, tak se pun tak apa. Ingatlah dalam Quran kalau sebut lagu ni bukan makna suruh kita pilih, tak. Sebut lagu ni makna Tuhan nak ugut, bukan makna kata Tuhan nak suruh kita pilih. Supaya surah Kahfi kita dah baca tu lah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa dia nak beriman, siapa dia nak kufur. Adakah Tuhan suruh? Boleh juga kita nak kufur? Tak boleh. Bukan makna gitu. Ni terkadang kalau kita tak berguru mengaji dengan cara molek Quran ni, baca sorang dia, Tuhan kata ni ayat orang nak kufur pun tak apa. Sebab tu kita pergi kok menara hari tu ada orang hak duk baik dengan buzar kok mana tak tahulah. Dia tukar agama. Anak pembesar juga, anak tok guru besar juga tukar agama. Ya ayat kata Tuhan ayat kata faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa dia kena nak kufur, siapa dia kena nak beriman. Ni makna kata Tuhan tak ada paksa. Tapi ayat lek belakang makna gana. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Aku ni cedes dia bagi orang yang zalim api yang bernyala-nyala yang akan sekuk dia duduk dalam api itu. Makna kata ayat depan tu bukan makna Tuhan suruh kita pilih itu. Tuhan nak ugut kalau mu tak beriman ning tepatmu. Tapi nak ayat kata, hei manusia, guna akal molek nah,
supaya mung tu tak silap dengan apa aku kena. Ni terkadang waktu be ayat kata la ikraha fid din. Tak ada paksa oleh agama ni banyak lah. Di Malaysia ramai benar ada guna ayat ni untuk nak mertak tubik pada agama Islam. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Mertak mana kata prian sat sana. Nabi kata man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa dia tukar agama, hukum. Kalau ada kerajaan Islam nak ambil tindakan, nak bunuh. Ha tu. Lalu ia berhujah dia kata la ikraha fid din. Tak ada paksa oleh agama. Tapi tu ayat lek belakang. Sebab tu ayat Quran kalau kita baca dia ni, orang nak ambil dalil ataupun ambil buat pihak tak kena tak boleh. Sebab dia makan siku. Tu ayat lek belakang kata apa nama la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tu ayat dah kata jalan ni hak molek gini, jalan ni hak tak molek lagu ni. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Tu ayat siap dah kata jalan ni hak kunuk, bukan hak ni. Kalau gitu ulama kata faman syaa dzakarahu, mereka mana kanak nak ambil ingati dengan Quran, maka mengambillah. Siapa dia tak saya ambil, bukan makna gitu. Makna kata Tuhan tekan kita, suruh kita, royak pada kita, ambillah pengajaran daripada apa aku dah royak ni. Mudah-mudahan mung tu selamat daripada azab api neraka. Lalu Quran ni duk mana? Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Insya-Allah pada minggu depan kita mari ngaji hak Quran. Gapo hakikat Quran? Quran ni turun lagu mana? Quran tersipai di mana? Sakut pauk gapo dengan isi kandungnya yang ada dalam mushaf ni? Insya-Allah pada minggu depan kita mari kita ngaji bab Quran khusus. Sebab kita nak bagi 3-4 halaqah dalam ni. Sebab tu hadap rakyat ada cerita dia. Mula-mula bab Abdullah ibnu Ummil Maktum, di tengah tu bab Quran. Di tengah tu bab masalah kata kejadian asal manusia. Balik belakang Tuhan nak ulang pula sekali lagi bab hari kiamat. Tuhan bagi 4 bab semua di dalam surah Abasa wa Tawalla. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.